Okey, kita tengok bab 8, sistem pengelasan dan penamaan organisma. Macam mana kita menamakan organisma, macam mana kita kelaskan dia lah. Contoh dia macam pengelasan haiwan vertebrata. Dulu kamu dah belajar. Saya rasa form 1 kan? Pengelasan haiwan vertebrata yang ada tulang belakang. Ada berapa kumpulan? Ada berapa kumpulan dulu kamu belajar form 1 pengelasan haiwan vertebrata? Berapa kumpulan? Tak ingat? 5 kumpulan kan? Kelas mamalia, lagi apa? Mamalia, burung, lagi? Amfibia. Lagi 2 apa? Reptilia dan ikan, yes. Itu kita kumpulkan lah, itu satu pengelasan. Itu yang kita akan tengok dalam bab 8 ya, pengelasan, dan berdasarkan pengelasan tu kita memberikan penamaan. Okey, kat sini kita tengok apa maksud biodiversity ni. Okey, biodiversity ini ialah kepelbagaian jenis hidupan. Berbagai-bagai jenis kehidupan, haiwan, tumbuhan termasuk mikroorganisma. Dan macam mana dia berinteraksi antara satu sama lain. Macam tumbuhan, kita makan tumbuhan, kita ada makan haiwan. Mikroorganisma, apa kesan baik dan kesan buruk dia pada kita. Semua hubungan tu lah. Macam mana kita berinteraksi antara satu sama lain. Itu yang kita kata sebagai biodiversity. Kemudian apa itu taksonomi? Taksonomi maksudnya kita kelaskan organisma. Kita kelaskan dia pengecaman. Pengecaman, kita kenali dia lah. Menamakan dia dengan menggunakan satu sistem yang teratur. Kita guna satu sistem yang teratur. Supaya bila ada satu sistem yang teratur, kita mudah untuk mengenali dia. Dia kumpulan apa sifat dia, apa ciri dia. Satu pendekatan yang sistemik dan teratur untuk memudahkan kita membuat rujukan secara saintifik. Itu taksonomi. Di bawah taksonomi ada 3, pengelasan, pengecaman dan penamaan. Kita kelaskan dia berdasarkan sistem hierarki taksonomi. Ini semua kita akan tengok nanti ya. Sistem hierarki taksonomi, apa tu kekunci dikotomi dan juga penamaan dia, tata nama penamaan binomial. Okey, ini semua terlibat di dalam taksonomi. Pada etik ni kamu tik lah dalam buku teks kamu ya, penting ya. Lepas tu kamu buat nota. Okey. Organisma ini biasanya kita akan kelaskan dalam kumpulan dia mengikut ciri-ciri dia yang serupa. Ciri-ciri yang serupa. Contohnya macam mamalia.
Mamalia apa ciri-ciri dia? Mempunyai tulang belakang. Lagi apa mamalia? Ciri mamalia? Berdarah panas. Mempunyai bulu. Itu contoh ciri-ciri mamalia. Kamu ada belajar dulu form 1. Jadi kita kelaskan dia berdasarkan ciri-ciri yang serupa untuk memudahkan kajian. Untuk memudahkan kita buat kajian tentang dia dan juga mengenali dia. Itu dia dalam taksonomi ya, kita kumpulkan dia. Ini pengelasan organisma. Okey, pengelasan organisma ni kita boleh bahagi kepada 6 alam. Kita bagi dia kepada sistem 6 alam. Ni alam ataupun kadang-kadang kita panggil dia sebagai kingdom. Dia ada susunan dia lah. Daripada alam dia akan pecah lagi jadi kecil. Tengok ni contoh dia, kita akan tengok lepas ni. Yang mula-mula ni domain. Domain kita bagikan kepada, kemudian kita bagi dia kepada alam, filem, kelas, order, family, genus, species. Species tu dengan lebih detail lah kita kelaskan dia. Jadi yang paling besar dekat sini domain, lepas tu diikuti dengan alam. Okey, yang kita tengok yang alam dulu. Alam ada 6 alam. Ada 6 alam. Ni archaea bakteria, eubacteria, protista, fungi, plantae and animalia. Itu 5 alam yang besar kita kumpulkan hidupan dalam muka bumi ni. Dalam alam-alam ni kita kumpulkan dia mengikut ciri-ciri dia yang serupa. Serupa yang kita boleh nampak lah. Contoh dia, jenis sel dia dibina daripada sel apa, bilangan sel dia satu sel ke, multi sel ke, jenis nutrisi dia, macam mana dia makan, dia buat makanan sendiri secara fotosintesis ke ataupun mengambil sumber makanan daripada benda lain. Jadi itu ciri-ciri lah kita kelaskan kepada 6 alam yang besar hidupan dalam muka bumi ni. Iaitu apa tadi? Archaea, eubacteria, protista, fungi, plantae and animalia. Okay, kita tengok satu-satu ya. Alam tu. Archaea. Apa maksud archaea? Alam archaea dia mempunyai sel yang prokariot. Apa maksud prokariot? Prokariot ni sel dia tak ada memberan. Dia tak ada memberan. Nukleus dia tak ada memberan. Organel-organel dalam sel dia pun tak ada memberan. Macam selalu kita kata sel ada memberan plasma, ada memberan nukleus kan. Jadi prokariot ni maksud dia tak ada memberan. Kemudian dia ni biasanya organisma unisel. Dia boleh jadi autotrof ataupun heterotrof. Autotrof dia boleh buat makanan sendiri. Heterotrof maksud dia mendapat makanan dari sumber lain di luar. Okey, heterotrof mendapat makanan daripada sumber lain di luar. Contohnya haiwan lah. Haiwan kan selalu mendapat
makanan daripada sumber lain di luar. Jadi kita kata heterotrof. Tumbuhan autotrof, boleh buat makanan sendiri. Okay, eubacteria juga prokariot, dia tak ada membran. Dia organisma unisel juga. Dia boleh autotrof atau heterotrof, sama. Ini archaea bacteria, contoh dia bacteria sulfur. Eubacteria, contoh dia Salmonella species. Okay, next kita tengok Prostista. Prostista adalah eukaryote. Eukaryote dia ada membran. Mempunyai nukleus dan organel-organel di dalam badan dia dikelilingi oleh membran. Itu yang kita kata eukaryote. Kemudian dia boleh jadi organisma unisel ataupun multisel. Dan dia autotrof ataupun heterotrof. Itu yang kita kumpulkan dalam alam Prostista. Contohnya ni ameba. Okey, fungi dia eukaryote, dia ada membran ya. Boleh jadi unisel ataupun multisel. Ada fungi, kulat. Ada yang unisel, ada yang multisel. Kemudian dia adalah jenis heterotrof. Dia tak ada klorofil untuk buat makanan sendiri. Dia mesti ambil makanan daripada sumber yang lain. Contoh dia ni cendawan. Ni dibagi nama Mycena haematopus ni. Nama saintifik dia lah untuk cendawan. Okay, next planting. Ini tumbuh-tumbuhan lah. Dia adalah eukaryote, organisma multisel dan autotrof. Dia boleh membuat makanan sendiri. Semua jenis tumbuh-tumbuhan lah. Pokok mangga, pokok rambutan, pokok durian. Semua tu alam planting. Kemudian animalia. Animalia semua haiwan lah, semua jenis haiwan. Dia eukaryote. Kita semua ada membran yang mengelilingi organel badan kita. Kemudian boleh jadi organisma unisel ataupun multisel. Heterotrof. Animalia dia tak boleh buat makanan sendiri. Dia mesti heterotrof. Itu dia pengelasan organisma berdasarkan alam dia. Okay, next kita tengok lagi dengan detail satu demi satu. Apa itu? Archaea bacteria. Archaea bacteria tadi kita kata dia prokaryote. Dia tak ada membran yang mengelilingi organel dia. Contohnya bakteria apa tadi? Bakteria sulfur. Contoh dia bakteria sulfur. Unisel, bakteria primitif. Primitif tu maksud dia yang lama lah. Macam tu, primitif. Mempunyai dinding sel yang tidak mempunyai peptidoglikan. Peptidoglikan ni dia dibina, maksud dia dinding sel dia dibina daripada gula dan asid amino. Dinding sel dia dibina daripada gula dan asid amino. Itu yang kita kata peptidoglikan. Jadi dinding sel dia tidak mempunyai peptidoglikan. Jadi maksud dia tidak dibina daripada gula dan asid amino lah. Okay. Habitat dia suka kawasan yang panas.
beresid, masin dan di kawasan anaerobik tanpa oksigen. Okey, kita boleh bahagikan archaea bakteria ni kepada 3 kumpulan lagi. Iaitu metanogen, halofil dan thermofil. Metanogen adalah bakteria anaerob obligat. Anaerob maksud dia bernafas tanpa menggunakan oksigen. Jadi dia memang tanpa menggunakan oksigen. Kalau ada oksigen dia tak boleh hidup. Dia tak boleh bernafas, dia tak boleh hidup macam tu. Itu yang kita kata obligat. Dia mesti tak ada oksigen baru dia boleh bernafas. Jadi contoh dia anaerob obligat. Kita boleh jumpa dekat kawasan paya ada, saluran pencernaan ruminan dan manusia. Ruminan contoh dia haiwan-haiwan yang makan daun lah, macam apa? Lembu, kambing, itu adalah haiwan ruminan. Serta dalam saluran pernafasan kita, dalam sistem pencernaan kita pun ada bakteria anaerob obligat ni. Dalam sistem pencernaan kita pun ada. Dia menghasilkan metana, gas metana lah. Kemudian halofil. Halofil ini biasa ada di kawasan yang masin, macam dekat laut lah, halofil. Thermofil, bakteria yang boleh hidup di suhu yang tinggi. Macam 60 sampai 80 degree ni selalu bakteria tak boleh hidup kan. Dia punya suhu optimum biasanya 37, macam suhu badan kita. Tapi yang thermofil ni dia boleh hidup suhu tinggi 60 hingga 80. Dia boleh ada dekat kawasan mata air panas dan di tempat yang beresid. Contohnya tadi kita ada tengok bakteria sulfur dan sini ada sejenis lagi bakteria Halobacterium salinarum. Okey, itu tentang archaea bakteria. Eubacteria tadi apa contoh dia bagi? Cuba tengok balik. Salmonella, dia boleh jadi unicell. Ni bakteria ni Salmonella. Prokaryote unicell. Biasanya dia terhimpun dalam bentuk koloni, dihimpunlah. Merupakan bakteria sebenar. Mempunyai dinding sel dia dibuat daripada peptidoglikan. Dibuat daripada peptidoglikan, iaitu dinding sel dia adalah dibuat daripada gula dan asid amino. Sitoplasma bakteria ini mempunyai ribosom dan plasmid ya. Plasmid tu dia ada dalam bakteria, dia macam DNA juga, ada dalam bakteria plasmid ni. Tapi dia tak ada organel lain seperti mitokondria, jalinan endoplasma, dia tak ada organel-organel lain lah. Alat Golgi ke dia tak ada. Dia hanya ada ribosom dan plasmid. Dia dikelaskan mengikut bentuk dia. Kalau panjang rantai-rantai macam ni kita panggil dia Streptococcus. Kalau macam koma ni, macam apa ni, berudu kan, tadpole.
Ini kita panggil Vibrio cholera. Kemudian kalau dia panjang-panjang macam batang, kita panggil dia Bacillus. Okey, itu tentang Eubacteria. Setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Boleh? Boleh ya? Okey, cikgu teruskan. Okey, alam Prostista. Alam Prostista, organisma eukariot, boleh jadi unisel atau multisel. Apa contoh tadi dia bagi Prostista? Prostista. Ameba, contohnya ameba, macam itulah paramecium. Organisma unisel. Okey, Prostista, ameba, unisel atau multisel, boleh wujud juga multisel. Ada yang jenis heterotrof, ada autotrof. Ada yang ada klorofil, boleh buat makanan sendiri. Organisma yang sangat ringkas. Tidak ada tisu-tisu lain lah yang khusus. Sel dia ada nukleus. Kalau macam kita tengok ameba ada nukleus, ada membran nukleus dan ada organel kan dalam nukleus, dalam ameba. Dia ada vacuole mengecut semua. Vacuole mengecut semua adalah dia punya organel. Semua tu ada membran. Kemudian alam Prostista ini kita boleh bahagi kepada 3, protozoa, alga dan kulapuk lendir. Protozoa tu contoh dia ameba dan paramecium dalam kumpulan protozoa. Alga ni tumbuhan Spirogyra ni adalah alga. Ini Chlamydomonas. Ini satu sel tapi dia suka hidup kumpul-kumpul di tempat yang lembap. Ini contoh dia Prostista lah, Spirogyra dengan Chlamydomonas. Ameba dan paramecium adalah dalam kumpulan protozoa. Euglena pun dalam kumpulan protozoa. Next kita tengok kumpulan fungi. Fungi adalah kulat lah. Kalau biasa kita kata kulat. Eukariot boleh jadi unisel atau multisel. Dia adalah heterotrof. Selalu kumpulan fungi dia heterotrof, sama dia saprofit atau parasit. Apa maksud saprofit? Ingat lagi tak? Kamu ada belajar masa belajar tajuk mikroorganisma dulu? Apa maksud saprofit? Tak ingat ke? Saprofit mendapatkan makanan daripada saprofit maksudnya mendapat makanan daripada benda yang sudah mati. Tu makanan dia, saprofit. Benda yang organisma yang sudah matilah dia dapat makanan daripada situ. Macam katakan anjing mati, kucing mati, lama-lama dia reput. Apa yang bertindak ke atas dia adalah bakteria dan kulat saprofit. Selalu bakteria dan kulat yang bertindak sebagai saprofit. Kemudian kalau parasit ditumpanglah pada pokok lain, tu parasit. Ini cendawan selalu ditumpang pada pokok lain, dapat makanan daripada pokok lain. Dinding sel dia dibina daripada kitin. Dia ada dinding sel. Sel dia dibina daripada kitin.
Kalau kita tengok dia punya struktur, ini struktur untuk kulat. Untuk fungi. Ini selalu ada dekat roti lah. Ini kita kata mukur, fungi yang nama dia mukur, dia ada pada roti selalu. Kalau kita biar roti lama-lama jadi hitam kan kulat. Ini dia kalau kita tengok dengan detail. Akar ni kita kata sebagai mycelium. Akar dia mycelium. Batang dia kita panggil sebagai IFA. Kemudian dia ada kandul spora, ada spora. Ini dia kulat yang dipanggil sebagai mukur. Jadi akar ni kita panggil mycelium. Okey, itu yang kita kata mycelium. Berbenang IFA yang disebut mycelium. Contoh dia yeast dan cendawan. Ini yeast lah. Tahu yeast Selalu kita guna yeast untuk apa? Buat roti kan. Untuk buat roti, buat kek kita taruh yeast supaya adunan tu naik. Yeast adalah sejenis fungi kulat. Kemudian cendawan. Cendawan ada yang kita boleh makan pun kan cendawan. Itu semua adalah kumpulan fungi kulat. Kemudian kita tengok alam plantain. Plantain ni semua tumbuh-tumbuhan lah. Tengok ni tumbuhan yang ada keluarkan bunga, yang ada keluarkan biji, tanpa biji. Semua tumbuh-tumbuhan. Dia adalah eukariot. Semua sel-sel dia ada membran. Melibatkan semua jenis tumbuhan multisel. Kemudian dia adalah fotoautotrof, maksud dia boleh menjalankan fotosintesis dengan menggunakan dia punya klorofil. Dia boleh membiak secara aseks dan seks. Contoh dia macam paku pakis. Ni tumbuhan tanpa biji ni paku pakis lah. Dia membiak dengan menggunakan dia punya spora, paku pakis. Kalau yang ada biji tu banyaklah. Contoh dia pokok-pokok bunga, rambutan, durian, manggis. Semua tu adalah dalam alam plantain. Kemudian animalia. Kita tengok alam animalia ni semua jenis haiwan lah. Semua jenis haiwan yang ada tu. Dia adalah eukariot, multisel. Multisel. Kemudian heterotrof. Kita tak buat makanan sendiri. Kita ambil makanan daripada sumber lain dari luar, kita panggil heterotrof. Haiwan boleh bergerak dan membiak secara seks. Semua jenis haiwan lah. Contoh dibagi sini tapas Sulaiman, invertebrata, tak ada tulang, gajah, harimau, kuda. Semua itulah dalam alam animalia. Okey, itu dia ciri-ciri haiwan dalam Archaea, Eubacteria, Procista, fungi, plantae dan alam animalia. Ada apa-apa nak tanya sini? Setakat ni ada persoalan? Boleh faham ya? Okey, kita pergi seterusnya, hierarki taksonomi.
Hierarki taksonomi ni kita untuk membuat pengelasan hidupan lah. Untuk membuat pengelasan kehidupan kita menggunakan sistem hierarki Linus. Untuk membuat pengelasan hidupan. Inilah pengelasan dia mengikut sistem hierarki Linus. Dia kumpulkan haiwan kepada domain, alam, filem, kelas, order, family, genus and species. Contoh dia tengok sini domain ni dikumpulkan semualah. Ada haiwan, ada tumbuhan, dikumpulkan dalam kumpulan domain. Lepas tu dikumpulkan kepada alam animalia. Bila alam animalia ada haiwan saja, tumbuhan tak ada, sudah keluar. Kemudian lebih detail lagi dikumpulkan kepada filem chordata. Chordata ni jenis yang ada tulang belakang lah. Ni semua ada tulang belakang. Ni tapak Sulaiman dia sudah keluarkan. Dekat bahagian filem ni. Kemudian kelas mamalia. Kelas mamalia semua haiwan mamalia. Ular bukan mamalia. Ular reptile kan. Dia sudah keluarkan ular. Kemudian pergi lebih detail lagi order. Kat sini order carnivore. Apa tu haiwan carnivore? Apa maksud haiwan carnivore? Makan daging saja, haiwan karnivor. Dikumpulkan lagi. Jadi kat sini rabbit sudah keluar. Rabbit kan dia makan sayur-sayuran saja kan. Kemudian dia pergi lagi detail dia family. Family Ursidae. Family Ursidae. Kat sini dia dah keluarkan ni fox. Dia pergi genus. Dia pergi spesies. Dia sekali ada ni saja, beruang kan. Spesies Ursus actus. Jadi macam itulah dia kelaskan sampai kita jumpa apa ciri organisma yang kita nak cari. Ini adalah dalam sistem hierarki Linus. Kemudian kalau kita tengok tata nama binomial, maksudnya macam mana kita buat penamaan. Sistem tata nama binomial maksud dia sistem pemberian nama saintifik kepada organisma. Semua organisma ada nama saintifik dia sendiri Okey, nama saintifik ni biasanya ada dua perkataan. Kita gunakan dua perkataan. Perkataan pertama kita ambil dia punya nama genus. Perkataan kedua kita ambil dia punya nama spesies dia. Tengok sini dia ada peraturan lagi Nama jenis bermula dengan huruf besar, nama spesies bermula dengan huruf kecil. Kemudian nama saintifik ni biasa dia menggunakan huruf italik macam ni. Nama saintifik huruf italik. Atau kalau kamu nak tulis nama saintifik macam ni, kedua-duanya satu huruf besar, satu huruf kecil, kemudian mesti garis. Ataupun garis secara berasingan, tak boleh gabung. Itu beberapa dia punya prosedur. Contoh dia di sini dibagi burung pekakar cicit burung lah. Nama jenis dia Alcedo, nama spesies dia Altis. Jadi ni cara tulis untuk nama saintifik. Huruf besar, huruf kecil dan garis secara berasingan. Kalau nama saintifik guna perkataan itali ni. Italik. Kalau untuk nama manusia, apa nama saintifik siapa tahu?
Nama saintifik untuk manusia apa? Anyone? Tak tahu ah. Nama saintifik untuk manusia. Tengok manusia, macam mana kita kelaskan manusia. Kingdom iaitu alam untuk manusia, Animalia. Kalau daripada segi sains, Animalia. Filem dia Chordata. Kelas Mammalia. Order Primates. Family dia Hominidae. Genus dia Homo. Spesies dia Sapiens. Jadi nama saintifik manusia adalah Homo sapiens. Untuk nama saintifik kita gabungkan genus dan spesies. Jadi nama saintifik manusia Homo sapiens. Ini ada beberapa nama saintifik untuk tumbuhan dan haiwan. Bunga raya nama saintifik Hibiscus rosa sinensis. Oil palm kelapa sawit Ileus genus Lysis. Durian Durio Zibentinus. Frog katak Bufo melanotiscus. Ni fruit fly Drosophila melanogaster. Black rat Rattus. Maize maize tu macam jagung Z maize. Paddy Orza sativa. Rambutan Neplium lappaceum. Kalau pergi cakap dengan orang lain Neplium lappaceum, faham ke dia orang? Ini beberapa contoh nama saintifik. Ini kamu tak payah ingat sangat lah. Tak payah ingat sangat. Yang macam Homo sapien kamu boleh ingat untuk manusia. Nama saintifik kamu just tengok dia punya cara cukup. Cara penamaan. Dia guna nama jenis dan spesies. Ini semua tak payah hafal lah. Kamu kena tahu cara dia saja. Macam dia kata tulis huruf besar, huruf kecil, garis secara berasingan. Nama saintifik ditulis dengan tulisan italik. Tu kena tahulah. Jadi kamu pelajar biologi, kalau orang kata Homo sapien, jangan tak tahu. Ini ada dia bagi nama saintifik beberapa hidupan. Kata Rana Etria. Padi kita ada tengok Oza sativa, pokok teratai Nelumbo sinifera, pokok bunga matahari Helinthus enus. Ini contoh-contoh nama saintifik. Cuba seorang baca ni, perenggan ni. Seorang tolong baca perenggan ni. Bacalah siapa-siapa. Liliana baca.
Nama saintifik yang diberikan kepada semua organisma ini ialah nama yang diterima dan diguna pakai di seluruh dunia. Setiap nama yang diberikan biasanya memberikan gambaran tentang ciri-ciri organisma tersebut, keadaan habitat, negara asalnya atau untuk mengenang dan menghargai orang yang mengkajinya. Sebagai contohnya, nama saintifik kacang pis iaitu Pisum sativum L, di mana huruf L adalah merujuk kepada nama orang pertama yang menamakannya iaitu Linnaeus. Okey, jadi nama-nama ni boleh berdasarkan kepada ciri dia, organisma tu, mana dia duduk, habitat, negara dia, ataupun boleh guna nama ahli-ahli sains yang menemui dia. Kalau kamu jumpa satu hidupan, kamu jadi saintis jumpa satu hidupan, bolehlah kamu letak nama kamu. Boleh letak Nabil, katakan Nabil Malaysia, Nabil Mal menunjukkan Malaysia, macam tu ke, boleh letak. Kalau jadi saintis besok, kalau kamu jumpa satu hidupan yang baru. Okay, next kita tengok apa itu kekunci dikotomi. Kekunci dikotomi ini pun samalah untuk mengesan persamaan dan perbezaan antara dia kesan organisma itu, maksudnya dia mengenali organisma itu dari segi persamaan dan perbezaan dia. Dia akan membina satu kekunci dikotomi dengan menggunakan siri couplet. Siri couplet ni lah siri couplet. Ini siri couplet. Dulu sekolah rendah kamu pernah buat ni kan? Okey, berdasarkan persamaan dan perbezaan dia. Okey, jadi sini dia bagi beberapa organisma. Jadi kamu kena kelaskan dia dengan menggunakan kunci dikotomi. Okey. Sini dibagi pokok pinus, rama-rama, semua cacing, bunga raya, paku-pakis, laba-laba dan siput. Jadi dia nak kamu kenali dia, okey, buat kunci dikotomi. Haiwan. Kalau haiwan ada banyak haiwan kan? Tumbuhan pun ada banyak. Ada 3. Jadi buat rujuk 2, rujuk 6. Okey. Haiwan rujuk 2, mempunyai kaki. Kalau punyai kaki, banyak ada kaki kan? Laba-laba ada, semut ada. Jadi dia kata rujuk 3. Tidak mempunyai kaki pun ada, rujuk 5. Jadi haiwan yang ada kaki, ada tak ada kaki sini. 3 pasang kaki, ada 3 pasang kaki, ada lagi ni. Jadi dia suruh rujuk lagi. Lebih daripada 3 pasang kaki, kita dah dapat laba-laba. Laba-laba. Lebih daripada 3 pasang kaki. Jadi kalau kita tengok laba-laba ni, mempunyai kaki dan haiwan. Kalau kita tengok daripada atas, haiwan mempunyai kaki, lebih daripada 3 pasang kaki, kita sudah dapat kelaskan laba-laba. Kemudian bersayap. Kalau bersayap dekat sini rama-rama je lah. Lain tak ada sayap. Jadi kita dah kelaskan rama-rama. Kalau kita rujuk 3B, 3B. Mana lagi kita boleh rujuk? Mempunyai kaki dan haiwan. Itulah rama-rama. Tidak bersayap. Ni rujuk 4. 3 pasang kaki, mempunyai kaki, haiwan, kita dapat semut. Kemudian dari segi kumpulan haiwan, tidak mempunyai kaki. Haiwan tidak mempunyai kaki, kita dapat yang bercengkerang, siput. Tidak bercengkerang, ada cengkerang, siput. Tidak bercengkerang dan tak ada kaki, kita dapat cacing tanah.
Berbiji benih, kena sambung lagi. Ada biji benih, tak ada biji benih. Tak ada biji benih, paku pakis. Ini semua daripada gambar yang dia bagilah ya. Kalau berbunga, tumbuhan berbunga, bunga raya. Tumbuhan tidak berbunga, pokok pinus. Ini dia kita kata kekunci dikotomi. Jadi kalau dia bagi hidupan macam ni, kamu kena tahulah macam mana nak bina dia punya kekunci dikotomi. Ini spesifik untuk satu jenis pengecaman lah. Kalau organisma lain, kita guna kekunci yang berlainan sikit untuk mengesan dia. Ciri yang berlainan. Kemudian yang kita boleh lihat dengan mudah lah, macam ada cengkerang, tak ada sayap, ada sayap, berbiji benih, macam tu. Dia tidak boleh ada penyataan yang bertindih. Dia mesti spesifik. Setakat ni ada apa nak tanya? Boleh juga. Kumpulan haiwan darah panas, kumpulan haiwan darah sejuk boleh masuk dalam kekunci dikotomi. Boleh ya? Okey, selain daripada kita buat kekunci dikotomi, kita juga boleh mengelaskan organisma ini dalam bentuk ini kita kata bentuk kekunci laba-laba. Okey, ini kita kata kekunci laba-laba. Macam raja pokok je kan? Tapi nama dia kita kata kekunci laba-laba. Ni macam ni lah, tengok haiwan mempunyai kaki, tidak mempunyai kaki. 3 pasang kaki, lebih daripada 3 pasang kaki, bersayap, tidak bersayap, rama-rama semut, laba-laba. Akhirnya kita dapatlah cari jawapan dia. Tumbuhan tidak biji berbiji, paku pakis, berbunga tidak berbunga. Seboleh-bolehnya kita boleh nampak lah. Macam ada kaki, tak ada kaki, ada sayap, tak ada sayap, cengkerang. Kelaskan macam tu. Okey, itu tentang kekunci. Okay, next ada lagi sikit. Kita tengok biodiversity. Boleh dibagikan kepada 3 jenis. Diversity genetik, diversity spesies dan diversity ekosistem. Okey, apa itu diversity genetik? Okey, cuba seorang baca. Nabil baca diversity genetik. Diversity genetik merujuk kepada variasi gen individu di dalam satu populasi dan variasi gen di antara populasi yang berbeza bagi satu spesies yang sama. Perbezaan dalam gen adalah disebabkan pengucilan dan penyesuaian individu terhadap pertukaran yang berbeza.
tiada dua individu yang serupa dalam spesies yang sama. Contoh, kombinasi gender yang berlainan ini menyebabkan variasi genetik dalam tanaman seperti pokok kayu. Terdapat banyak variasi di seluruh dunia pada masa ini. Diversity genetik ni dia lebih kepada variasi jin. Jin kita akan diubah suai supaya kita boleh sesuaikan diri kita terhadap persekitaran. Tumbuhan pun sama. Boleh berlaku perbezaan dalam jin, variasi dalam jin, supaya boleh menyesuaikan diri terhadap persekitaran. Okay, diversity spesies pula. Cuba baca, Liliana. Diversity spesies merujuk pada variasi dan kepelbagaian organisma di muka bumi. Diversity spesies merangkumi jumlah bilangan spesies dalam komuniti, kekayaan spesies dan taburan spesies dalam komuniti, kesamaratan spesies. Contoh, hutan hujan tropika mempunyai diversity spesies yang tinggi iaitu 5 hingga 10 juta spesies serangga dan lebih daripada 2 juta spesies tumbuhan berbunga. Okey. Jadi diversity spesies ini menunjukkan variasi kepelbagaian organisma. Ada berbagai-bagai organisma. Itu yang dirujuk sebagai diversity spesies. Selalu dalam hutan lah kita boleh nampak sangat banyak berbagai-bagai organisma. Okay, diversity ekosistem merujuk kepada pelbagai habitat. Ada banyak habitat, ada habitat darat, ada habitat air. Kemudian proses-proses yang berlaku secara ekologi dan ekosistem dekat air. Ni ekosistem pun ada banyak. Ada ekosistem laut, ada ekosistem padang pasir, ada ekosistem paya bakau. Itu dia diversity ekosistem, menunjukkan pelbagai jenis habitat. Serta apa proses ekologi yang berlaku di dalam setiap habitat itu. Okay, next kita tengok pokok filogeni ya. Apa maksud dia filogeni? Pengelasan filogeni ni dia membuat pengelasan dari segi hubungan evolusi. Evolusi maksud dia buat hubungan daripada kehidupan yang hidup daripada zaman-zaman dulu sampai sekarang. Dia membuat pengelasan ni berdasarkan sejarah evolusi. Apa yang dia sudah buat, macam mana hubungan antara haiwan-haiwan yang hidup dulu dan macam mana kaitan dengan haiwan yang hidup sekarang. Dia buat hubungan dari segi evolusi. Kemudian dia selalu membuat pengelasan berdasarkan kepada struktur badan. Kita kata struktur homolog. Struktur homolog ni adalah struktur anggota badan. Contoh dia tengok ni. Tulang tangan manusia, kucing, ikan paus dan kelawar. Ini mungkin nampak beza sikit, tapi dia menunjukkan ini datang daripada leluhur yang sama, asal yang sama. Menunjukkan dia datang daripada asal yang sama. Itu hubungan evolusi, sejarah evolusi antara pelbagai spesies yang hidup dulu dengan sekarang. Itu yang kita kata sebagai pokok filogeni. Macam mana organisma yang hidup dulu dia berkembang sampai jadi manusia sekarang. Jadi maksud dia berasal daripada siri leluhur yang sama, dia kata asal yang sama. Tengok bentuk dia macam lebih kurang sama aja. Walaupun dia berbeza dari segi fungsi. Itu yang kita kata pokok filogeni.
Okey, kita tengok dari segi tumbuhan pula. Ini semua penting ya. Ini dia bina lah. Dia bina pokok filogeni. Tengok macam mana dia bina pokok filogeni. Okey, kita tengok ni dulu. Tumbuhan darat pula dia kata berasal daripada alga hijau. Berasal daripada alga hijau. Tidak mempunyai, mula-mula dia kata tak ada tisu vaskular. Tisu vaskular tu macam xylem phloem lah. Kemudian lepas itu baru ada tisu vaskular. Macam pokok paku pakis. Lepas tu dia berkembang lagi menjadi tumbuhan yang lebih besar. Conifer angiosperma, tumbuhan yang berbunga. Kemudian daripada tak ada biji benih, pokok tu ada biji benih. Jadi daripada tumbuhan yang biasa dia berkembang menjadi yang lebih dominan lah, yang lebih kemandirian dia lebih tinggi. Kemandirian maksudnya kebolehidupan dia. Jadi contoh dia sini untuk filogeni, untuk tumbuhan darat dia kata berasal daripada alga hijau, tiada tisu vaskular, tak ada xylem phloem, lumut. Kemudian dia jadi tanpa biji, ada biji, paku pakis tanpa biji, ada biji, tumbuhan gymnosperma, angiosperma yang mengeluarkan bunganya. Ini gymnosperma ni tak ada bunga. Ini dia kata pokok filogeni untuk darat. Itu maksud dia filogeni ya. Daripada asal macam mana dia berkembang sampai jadi tumbuhan yang ada sekarang. Tapi alga hijau ni pun ada lagi sekarang. Tapi katanya ini yang asal. Daripada asal ni lah yang lain tu berkembang. Okay, kalau kita tengok kepentingan biodiversity ni, kepelbagaian, kita banyak gunakan bahan-bahan di sekeliling kita sebagai sumber makanan, ubat-ubatan dan juga untuk pendidikan. Jadi sebab dia penting, kita selalu memelihara dan memelihara haiwan-haiwan, tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kita buat hutan simpanan untuk jaga orangutan, beruang, harimau, kita simpan dia lah, kita pelihara dia. Okey, itu tentang bahagian penamaan dan pengelasan organisma hidup.